Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para media kerana sudi menghadiri persidangan Abah pada pagi yang mulia ini. Yang saya juga nak ambil kesempatan ini memohon maaf kerana kita maklum kepada media datang pukul 11. Tetapi yang kita biasa kita mesti menghormati perasmian yang diadakan. Oleh itu saya sudah buat keputusan persidangan Abah itu diadakan selepas perasmian, dan saya memohon maaf kepada semua para media yang telah menunggu lama pada misi ini. Dan hari ini saya berasa bersyukur kerana boleh bersama-sama dengan POSEM, Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia, mengadakan mesyuarat agung pada pagi ini. Dan tiga isu seperti ucapan saya telah membangkitkan, dan isu itulah telah diambil perhatian oleh Parti Gerakan Rakyat Malaysia, dan kita akan meminta ahli-ahli YB kita di Dewan Rakyat, di Dewan Negara untuk maklumkan bahawa isu-isu yang kita nak bangkitkan untuk membenarkan hak-hak orang asli pada tahun ini. Oleh isu yang pertama, seperti saya katakan, bahawa pada sebanyak 41% orang asli di bawah baras pembangunan asas. Maksudnya tak dapat bekalan elektrisiti dan air. Dan ini memang tidak boleh terima lah. Ini isu yang pertama kerana kita tidak boleh terima kerana secara puratanya 10 orang asli ada sebanyak 4 orang tak dapat akses bekalan elektrisiti dan juga air di negara kita. Dan manakala kita sejak 1957 tahun kita sudah merdeka sampai hari ini sudah lebih daripada 60 tahun, tetapi asas pembangunan itu tak dapat, memang kita tak boleh terima. Ini adalah satu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah mengenai kesihatan yang diadakan. Seperti saya telah merujukkan satu artikel daripada Dr. Ahmad Singh, iaitu pakar pediatrik, pakar perubatan pediatrik itu yang mengadakan kajian. Dia mendapati 60% sampai 70% orang asli di negara kita yang umur 5 tahun sampai 7 tahun itu tak dapat nutrisi yang baik. Maksudnya mendapat nutrisi yang rendah kerana kemiskinan yang diadakan dan kos tinggi yang dihadapi oleh negara kita. Oleh itulah bahawa dan ini adalah satu statistik yang kita tak boleh terima juga, bahawa kanak-kanak atau anak-anak orang asli itu umur 5 tahun itu berisiko kematian itu ada 11 kali lebih tinggi berbanding dengan komuniti yang lain. Ini adalah isu yang kedua, kita akan membangkit di Dewan Negara dan juga di Dewan Rakyat. Dan isu yang ketiga ialah seperti yang katakan, memang pembangunan, pelonggongan dan pembalakan yang berpotensi itu memang telah menjejaskan tanah dan hasil kutipan orang asli. Dan jika kita akan ambil perhatian dengan pembangunan, pembalakan dan pelonggongan ini. Ini adalah ketiga isu. Kita akan memastikan kerajaan campuran itu untuk melaksanakan kebajikan orang asli di seluruh negara. Dan hari ini saya nak ambil kesempatan itu menegur bahawa JAKWA itu Jabatan Kemajuan Orang Asli itu yang saya telah dimaklumkan semalam juga, bahawa JAKWA telah email kepada POSEM, itu Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia, untuk membatalkan kita menggunakan dewan ini, yang kita tidak boleh terima kerana kelulusan itu telah diberikan pada 19 hari bulan April, yang sudah ada
secara bertulisan black and white sudah bagi kelulusan kita mengadakan mesyuarat agung pada pagi ini di Dewan Yang Mulia ini. Dan semalam saja pukul 7.39 malam kita bawa Setiausaha Agung Possum itu menerima maklumat untuk pembatalan menggunakan Dewan ini dengan alasan yang anda boleh terima, dengan alasan bahawa jemputan rasmi bukan dalam kalangan pihak kerajaan. Yang ini kerana premis ini kerajaan Dewan Komuniti Orang Asli. Tetapi saya nak tanya kepada Jaguar, peraturan yang mana mengatakan rasmi itu mesti daripada kalangan pihak kerajaan? Jika ada peraturan itu diadakan, kita memang akan mematuhi peraturan. Tetapi jika tak ada, janganlah guna tekanan kerajaan, terutamanya daripada kementerian wilayah itu bahawa memberikan tekanan kepada pembangkang. Oleh itu yang kita tak boleh terimalah. Kita katakan ini berharap isu ini tidak berulang lagi. Dan saya mohon maaflah kepada ahli-ahli jawatan kuasa Possum kerana mendapati tekanan yang tersebut, kerana mendapati halangan tersebut, dan saya ucapkan terima kasih kerana berani apa yang kita buat adalah ikut prosedur, adalah ikut proses yang diadakan. Oleh itulah ini kita katakan kita tak boleh terima. Dan memang saya sebagai ahli politik itu memang saya pun tak nampaklah kerajaan Madani itu, kerajaan dipimpin oleh Anwar Ibrahim itu sebegitu bahawa pembangkang punya program biar mereka biasalah telah dibatalkan. Tetapi saya tak sangka sampai tahap ini adalah program NGO saja. Ini bukan program kerajaan. Ini bukan program kementerian, bukan. Ini program NGO iaitu Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia saja. Hanya peresmi itu ialah ahli politik daripada pembangkang dan mereka tidak boleh terima. Inilah kita katakan bahawa politik, arena politik pada hari ini. 所以呢，今天我是想跟大家，我非常庆幸能参加这个原住民的在马来西亚半岛协会拥有的这个所谓的代表大会。所以呢，我刚才有提起3个重大的课题，就是反正不用翻译了哈，这个不需要再翻译了，那个可以吗？好，可是我要提的就是说，我不能接受，就是这个主办单位在申请利用这个所谓的台湾叫什么礼堂，这个礼堂呢，它在19号4月是已经批准了 Possum， 就是 Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia 利用这个礼堂来召开他们的代表大会。然后在昨天晚上7点39分，那个所谓的穆罕默德Aizat bin Mat Khalid， 也是 on behalf bagi pihak ketua bendara itu， 他就写 email 来取消这个我们租借的这个礼堂。理由是什么呢？理由是来berasmi 叫什么？来开幕嘉宾呢，不是来自政府单位，这个是他们给理由的。那个等一下我可以叫我的同志把这个所谓的 email 跟大家分享都没有问题。所以呢，这个是我们不能接受的。为什么呢？因为申请的是一个非营利团体，只是来开幕嘉宾，只是一个政党的一个代表。而这个政党的代表是反对党，所以他就不批准。所以呢，这个所谓的理由是我们不能接受。我也想问的就是什么呢？我问的就是说，在租借这个礼堂哪一个条文呢有清楚讲到呢？这个开幕嘉宾给用这个礼堂的时候，必须是来自政府的
所谓的部长啊，还是政府人员呢，如果有写的话，我们一定服从。可是说如果没有的话，就不需要用这种施压、这种压力呢来打压这些非营利团体。这个呢，就是我从政以来啊，我是第一次知道，我们也非常知道了。行动党呢，一直以来呢都在打压反对党，都在打压敌对党，这个我们很清楚。可是我更不清楚的，原来这个所谓的阿德兰啊，这个公正党呢也如此呢。然后连那个武统啊，因为这个所谓的这个内湾这个礼堂呢是按照那个加利帕米蒂的那个部门的，连他们也跟着这样的不择手段来打压敌对党的，这个就是我所谓罕见也没有发生过，可是已经真正的发生了在马来西亚这个土地上，所以呢，我觉得非常遗憾。然后我也觉得呢，主办单位呢一定要给，不是主办单位，就是租借礼堂的单位呢，一定要交代清楚，到底为什么会有这样的一个指示来阻止这个所谓的代表大会在这个礼堂里面进行，这个是第一点。第二点呢，今天呢，我想跟大家谈的另外一个课题呢，就是有关于那个填海计划。就是滨州的填海计划，就是民政党呢，我们的立场非常的坚定，就是反对这个环境评估报告批准滨南填海计划，然后我们恳求呢政府收回这个权利。然后当然，滨州首席部长曹官有讲到，他讲说。这个计划呢，就是这个滨南填海计划呢，是被人民接受的。为什么呢？因为他讲说，在第15届大选的时候，他们赢了那个很多的国会议席，证明了人民是支持这个所谓滨南填海计划的。所以呢，我当然他讲的所谓的大少数服从多数啦。就是少数服从多数，可是我觉得这个所谓的这个言论啊是非常傲慢的一个言论，因为政府没有尊重少数人士的意愿，这个也是一种多数人的暴政的行动。所以呢，我觉得这个言论呢是我们不可以接受，因为滨州政府呢是非常的傲慢。第二个呢，他的言论之中呢，他讲说这个课题啊，这个就是所谓的滨南填海计划的课题呢，已经被政治化了。对，如果你是讲政党的话，我们提起的话呢，是被政治化。可是我想请问一下啊，如果是那个非政府组织啊，比如说渔民啊，他们为什么反对这个填海计划呢？也是因为他们是政治化的这个课题吗？当然不是喽，因为他们每日的生计呢都靠捕鱼来生存，因为这个填海计划已经很严重的影响了他们的生活和他们的收入，所以呢，他们才反对这个填海计划。难道你以为那个渔夫啊，那些渔夫协会呢，那么的空在做示威啊，在做抗议吗？难道这个是政治化吗？当然不是。所以呢，我也要提醒这个滨州政府呢，不要一直以为我们代表人民所发出的声音呢是政治化的原因。这个也包括了，我们也看到了这个非政府组织啊，这个是反对填海计划的很多的非政府组织也反对这项计划。然后这些反对的这个组织呢，是全部都是来自专家学者，然后他们来反对这个填海计划。为什么呢？因为他们知道，从专业的角度来看呢，这个填海计划呢会制造成不可逆转的破坏，就是说做了过后就没有得回头了，就是破坏的，就是继续都在破坏，会影响到当地的生态。所以呢，对槟城的水工问题呢也会出现的问题。所以呢，这个也是他们反对的。所以你看到曹官有滨州首席部长啊，讲到那么好，这个滨州填海计划呢，
我在这里呢，我就想挑战，也要求滨州首席部长来一个公开的辩论，到底这个滨南填海计划是有利多过有弊呢，还是有弊多过有利？如果是曹管有首席部长讲的那么好的话，就应该接受这个挑战，这个辩论。时间、地方、语文由他决定，我们奉陪。我们将会奉陪这个所谓的辩论，然后地方呢、语言呢跟那个所谓的时间呢都可以，这样快就差不多都可以呢由滨州首席部长决定。所以我希望他可以接受我们的挑战，来一次辩论，让人民呢，特别是滨州人民呢，更清楚的看到底这个填海计划是好还是不好。所以呢，我们知道以前呢，林冠英当首席部长的时候，有挑战过我们的甘旭徐子根博士，有这次进行这个辩论。所以呢，民政党呢，现在呢来挑战回那个滨州首席部长来辩论这个滨南填海计划的利与弊，来交代跟滨州人民做出一个交代。Tadi mengatakan bahawa ini susah. Nah, bahasa Cina, bahasa Malaysia, nasib baik saya tak tahu bahasa Tamil. Jika bahasa Tamil saya pun tahu saya kena berucap atau memberikan persidangan dalam bahasa Tamil. Yang pertama kali saya nak katakan bagi Gerakan Rakyat Malaysia menentang kelulusan laporan kajian kesan kepada alam sekeliling EIA Environmental Impact Assessment untuk projek tambakan laut selatan Pulau Pinang. Kami menyerukan kerajaan Pulau Pinang itu menarik balik keputusan tersebut. Dan Ketua Menteri Pulau Pinang Yang Amat Berhormat Chow Kuan Yeow telah mengatakan majoriti anak-anak Pulau Pinang setuju projek PSI itu. Mengapa? Kerana mereka menang dalam PRU yang ke-15. Maksud apa? Maksud jika mereka menang, maksudnya rakyat anak-anak Pulau Pinang itu setuju bahawa projek PSI itu dilaksanakan di Pulau Pinang. Saya nak mengatakan ini adalah satu sikap yang sangat sombong dan bahawa kerajaan tidak menghormati kehendak minoriti. Dan ini dapat dianggapkan di bahasa Inggeris kita katakan tyranny of the majority. Maksudnya ini memanglah dia tak dengar minoriti yang apa yang kita mengatakan. Dan kenyataan Ketua Menteri Chow Kuan Yeow itu pun mengatakan dia menghina parti politik dan badan bukan kerajaan iaitu NGO. Bahawa dia kata kita pandai hanya cekap untuk mempolitikkan isu-isu PSI itu. Saya nak mengatakan, jika you katakan parti gerakan sebagai parti politik itu mempolitisize isu itu, memang kita ahli politik, kita parti politik. Tapi saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu, adakah NGO, adakah nelayan, ini semua nak politicize isu PSI ini? Nah, memang bukan. Kerana memang tiap-tiap hari nelayan bekerja keras untuk apa? Mencari rezeki, untuk mempunyai masa. Mereka memang untuk mencari rezeki. Bahawa projek PSI itu memang mempengaruhi bahawa mereka sumber pendapatan mereka dan kehidupan mereka. Oleh itu mereka tak setuju. Mereka buat demonstrasi. Mereka tidak setuju projek PSI ini. Lain nak katakan nelayan bukan nak politicize, tetapi mereka membelakang hak diri sendiri untuk mendapat mencari rezeki masing-masing saja. Kita pun juga ada nampak banyak NGO bahawa mereka memang tidak setuju bahawa mengadakan projek PSI ini.
Kerana saya katakan NGO ini terdiri daripada pakar-pakar, academician, semua adalah kita kata berpendidikan yang tinggi. Mereka pun bakar. Mengapa? Kerana mereka tahu jika projek reklamasi itu telah diadakan akan menyebabkan bukan sahaja bekalan air di Pulau Pinang, memang jika diteruskan dia tidak dapat memperbaikikan sekali lagi persekitaran di sekitar di Pulau Pinang ini. Ini adalah satu isu yang sangat penting. Dengan inilah rakan menentang keputusan untuk meneruskan projek PSI itu oleh kerajaan DAP Pulau Pinang. Dan saya pun nak ambil kesempatan itu untuk menuntut mengadakan satu debate antara saya dengan Ketua Menteri mengenai isu itu. Jika Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu Pulau Pinang mengatakan itu PSI itu lebih baik, marilah kita mengadakan satu debate secara terbuka. Dan saya haraplah media pun boleh datang, TV pun boleh datang, kerana saya ingat lagi dulu semasa Lim Guan Eng sebagai Ketua Menteri, dia pun mencabar bekas Ketua Menteri iaitu Tan Sri Dr. Koh Su Kun untuk mengadakan debate. Dan sekarang inilah saya sebagai Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia dan juga Pengerusi Perhubungan Perikatan Nasional Pulau Pinang mencabar Ketua Menteri Pulau Pinang Yang Amat Berhormat Chow Kuan Yew mengadakan satu debat dengan saya mengenai isu atau projek PSI itu. Saya nak katakan tempat, masa, bahasa boleh ditentukan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Kita akan terima maklumat daripada pejabat Ketua Menteri itu dan kita akan mengadakan satu debate yang terbuka bagi kepada semua lapisan rakyat, terutamanya anak-anak Pulau Pinang, mengetahui kebaikan dan keburukan projek PSI yang telah diputuskan oleh kerajaan DAP. Terlalu cepat. Ada soalan yang lain? Hah? Soalan lain itu memang PRN saja, ada apa lagi? Boleh. Jemput. Rundingan kerusi bagi PRN yang akan datang, yang akan diadakan kepada 6 negeri untuk Perikatan Nasional memanglah sampai tahap yang terakhir. Dan kita berusaha lagi buat rundingan kepada tempat-tempat atau kawasan-kawasan yang bertindih. Yang bertindih maksudnya ada terlebih daripada 2 komponen parti memang berhasrat untuk bertanding dalam kawasan tersebut. Oleh itu kita rundingan akan diteruskan. Saya nak katakan rundingan itu akan diteruskan sampai tahap penamaan calon lah. Ini biasalah jika mengikut pengalaman kita dalam PRN Melaka, PRN Johor dan PRU yang ke-15 itu. Ini bukan kerja yang sangat senang, tetapi saya katakan kita pelaksanaan rundingan itu diadakan dan dilaksanakan dengan lancarnya kerana perhubungan di antara komponen parti iaitu Bersatu, PAS dan Parti Gerakan itu sudah menjadi lebih erat selepas PRN Melaka, PRN Johor dan PRU yang ke-15 ini. Berapa kerusi kita akan umumlah oleh pusat bahawa berapa kerusi akan ditanding oleh Bersatu, berapa kerusi akan ditanding oleh PAS dan juga berapa kerusi akan ditanding oleh Parti Gerakan di Semenanjung Malaysia. Dan saya nak katakan kali ini saya nak ingatkan ahli-ahli Parti Gerakan Rakyat Malaysia juga bahawa tak adalah kita mengatakan, menganggapkan kerusi tradisional lagi lah. Apa objektif atau objektif yang terutama ialah memenangkan Perikatan Nasional kepada ke-6 negeri yang diadakan, terutamanya
kita fokus kepada Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, iaitu negeri-negeri yang telah kerajaan oleh Pakatan Harapan. Dan ketiga-tiga negeri itu, walaupun kita sudah menjadi kerajaan di Kelantan, Terengganu dan Kedah, tetapi kita juga akan terus berusaha mendapatkan sokongan sokongan dan undi daripada masyarakat anak-anak Malaysia di ke-6 negeri ini.